Okey, ni kisah di mana kaum muslimin dia berhijrah ke Habasyah, dan di sinilah permulawan di lembah Abu Talib lah, di mana orang-orang Islam termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menerima sesuatu daripada orang-orang kafir. Orang kafir ni secara berterusan. Tu. Hari demi hari, bulan demi bulan, maksudnya sesuatu ke atas Nabi dengan umat Islam ketika tu tak berkurangnya, bahkan semakin bertambah. Tu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabat dia ni untuk radhiyallahu anhum radhiyallahu anhunna, mereka ni semua ni boleh berhijrah, boleh meninggalkan Mekah, cari di tempat lain. Kenapa orang Mekah tak seterima datang itu? Masa tu. Jadi ramai di kalangan para sahabat ni, mereka ni mula berhijrah ke Habasyah. Masa tu Raja Habasyah ni, beliau ni masih merupakan seorang Nasrani dan belum memeluk Islam. Tetapi Raja Habasyah ni terkenal pada masa tu seorang sangat pengasih, dan pembawaan dia tu sangat yang adil lah. Jadi batu orang Islam pergi ke negeri Habasyah tu ketika tu. Jadi pada bulan Rejab, selepas 5 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu jadi nabi. Jemaah pertama ni terdiri daripada 11 ataupun 12 orang. 12 orang bersama dengan 4 atau 5 orang wanita ni berhijrah ke Habasyah. Jadi orang Mekah pula bila tahu orang apa ni, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam tu nak berhijrah ke Habasyah ni, mereka pun mengejar, tapi mereka tak dapat. Mereka tak dapat mereka ni tak berjaya ditangkap lah. Sahabat-sahabat ni semua tak dapat ditangkap. Jadi bila sahabat di negeri Habasyah, mereka dapat dengar khabar bahawasanya orang Mekah ni telah memeluk Islam. Tu. Dan agama Islam itu telah khabar-khabar lah dapat bahawasanya agama Islam ini telah mendapat kemenangan. Jadi mereka pun sangat gembira lah dengan berita tersebut. Lalu mereka pun nak balik semula ke tanah air. Jadi apabila mereka nak dekat-dekat dengan Mekah tu, tiba-tiba mereka dapat tahu bahawasanya perkhabaran mereka ni palsu saja. Palsu. Jadi mereka pun dan nak tu. Jadi orang Mekah pun dan dapat tahu bahawasanya orang Mekah ni masih tak memeluk Islam lagi, dan masih hebat lagi menyaksa orang Islam, dan sebagaimana sifat-sifat dia dulu lah, mendera, seksa dan sebagainya lah. Lepas tu para sahabat ni berhijrah ke Habasyah ni, mereka ni sangat kecewa, sedih, kecewa semua tu. Lepas tu mereka balik semula ke Habasyah. Ada juga yang masuk ke Mekah dengan jaminan selamat. Ada sebahagian balik ke rumah balik, ada sebahagian tu masuk ke Mekah dengan jaminan selamat lah. Keselamatan seseorang itu. Jadi inilah dikatakan hijrah ke Habasyah ni hijrah yang pertama sahabat ni. Macam. Jadi lepas tu ada satu kumpulan besar. Jadi kumpulan besar ni daripada 83 orang ni, daripada lelaki dan 18 daripada perempuan ni berhijrah ke Habasyah ni secara berasing. Lepas tu dinamakan pula selepas ni dipanggil sebagai hijrah ke Habasyah yang kedua. Perhijrahan ke Habasyah yang kedua lah.
Jadi ada juga sebahagian sahabat ni dia dapat berjaya lakukan perhijrah kedua-dua hijrah tersebut. Maksudnya hijrah ke Habasyah yang kali pertama dan hijrah Habasyah yang kali kedua. Tu. Jadi ada juga hanya satu hijrah sahaja. Satu hijrah sahaja. Maksudnya hijrah yang kedua tu lah. Hijrah pertama ni tak pergi. Ataupun belum masa tu belum memeluk Islam ataupun lagu tu lah. Lepas tu tak lama kemudian tu orang kafir pula dapat tahulah bahawasanya orang Islam ni hidup dalam keadaan tenang dan gembira di Habsyah. Jadi mereka pun bertambah marah lah. Bapa Raja Habsyah buat lagu tu, buat baik dengan orang Islam tu. Jadi mereka pun hattalah rombongnya dengan segala macam hadiah nak bagi Raja Habsyah, iaitu Najasyi. Jadi hadiah-hadiah tu untuk Najasyi sendiri, untuk pembesar-besar dan juga para pendeta Habsyah, para pendeta lah ketika tu. Lepas tu tiba di sana tu, mereka jumpa dengan para pembesar dan para padri lah untuk menyokong mereka ni, untuk menyokong mereka dengan hadiah-hadiah. Kalau mereka ni janji untuk beri batu, kalau apabila berhadapan dengan raja ni, mereka ni lepas tu barulah mereka boleh mereka masuk dan bersujud kepada raja tu. Jadi rombongan daripada Mekah tu, mereka ni sembah hadiah lalu, mempersembahkan hadiah tu dengan membentangkan segala permohonan lah mereka tu. Jadi mereka ni rasuah, mereka telah melakukan rasuah dan telah menyokong mereka lah, para pembesar ni menerima rasuah dan menyokong orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah time tu. Dia katakan pembesar bila jumpa raja katakan pembesar orang Quraisy, orang Mekah ni, orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah ni katakan bila jumpa Raja Habsyah iaitu Najasyi tu, dia kata, wahai raja, beberapa orang yang bodoh-bodoh daripada kaum kami telah meninggalkan agama lama mereka dan masuk ke dalam agama baru yang tidak diketahui oleh kami dan tidak juga diketahui oleh tuanku. Jadi mereka ni telah datang ke negara tuanku dan telah tinggal di sini. Kami ni telah dihantar oleh para pembesar Mekah, bapa-bapa dan bapa saudara serta saudara mara mereka untuk membawa mereka pulang. Tuanku, serahkanlah mereka kepada kami. Jadi raja pun jawab, aku ni tak nak nyerah mereka. Kerana mereka ni mari ni dengan kat aku ni minta perlindungan daripada aku, tanpa menyiasat terlebih dahulu. Jadi mereka pun kena panggil. Mereka ni kena panggil, kena special. Lepas tu dakwah mereka tu betul, maka saya keserahkan mereka. Tu. Jikalah mereka dakwah kamu betul tu, maka aku serah kau. Mereka ni kamu sok sesemu belaka. Tu. Jadi orang Islam pun orang Islam pun dipanggil lepas tu. Jadi setiap orang Islam tu orang Islam time tu bembel gapo tindakan yang harus mereka lakukan. Walau bagaimanapun dengan batu kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni buat keputusan, mereka telah buat keputusan tekad bahawasanya mereka nak pergi jumpa, nak pergi hadap, nak pergi jelah kepada yang sebenar. Sebab apabila tiba di hadapan raja ni, mereka pun beri salam. Ada orang membantah, kamu tidak bersujud kepada raja sebagaimana adat raja yang sepatutnya. Mereka menjawab, Nabi kami ni tak benar. Kami sujud kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi raja pun mula bertanya pas keadaan mereka lah. Jadi Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu ni pun maju ke hadapan dan jawab, kami dahulu ni berada dalam kejahilan. Kami tak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak juga para rasul. Jadi kami puja batu-batu. Kami puja batu-batu, makan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutus hubungan kekeluargaan,
orang yang kuat daripada kalangan kami akan meninggal orang yang lemah. Kalau ada orang kuat di kalangan kami tu, kami tindak orang lemah lah. Tu. Semasa kami berada dalam keadaan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan seorang rasul. Rasulnya yang kami sangat sangat kenal tentang keterulan, kebenaran, amanah dan ketakwaannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kami kepada menyembah Allah yang esa lagi tiada sebarang sekutu baginya. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah melarang kami daripada menyembah batu-batu dan berhala-hala. Baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami melakukan perkara yang baik dan mencegah kami daripada kemungkaran. Baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami bercakap benar, beramanah, menyambut silaturahim, berbuat baik terhadap jiran, juga memerintahkan kami supaya mendirikan solat, berpuasa, memberi zakat, sedekah serta khairat. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kami memakan harta anak mengajar kami akhlak yang mulia. Baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada berzina, berbohong, memakan harta anak yatim, memfitnah seseorang dan perbuatan-perbuatan keji seumpama itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan Al-Quran kepada kami, maka kami telah beriman dengannya dan beramal dengan ajarannya. Akhirnya kaum kami telah memusuhi kami dan telah menyaksa kami dengan berbagai-bagai cara. Kami terpaksa datang meminta perlindungan tuanku dengan perintah Nabi kami. Raja berkata, jadi raja pun berkata lepas dengar, perdengarkanlah. Jadi saya ni dengar, uak kamu ni baca Quran, aku nak dengar. Di bawah oleh Nabi kamu ni baca Quran yang di bawah oleh Nabi kamu ni, aku nak dengar. Tu. Lepas tu Saidina Ja'far pun telah membaca beberapa ayat daripada permulaan surah Al-Maryam. Surah Maryam. Jadi lepas dengar baca ayat tu, raja pun mula menangis. Menangis syak gitu. Lepas tu hati ramai-ramai tu, hati tu mereka pun menangis gitu juga. Sehingga air mata tu membasahi janggut-janggut mereka. Lepas tu raja kata, demi Allah, kalimah-kalimah ini dan kalimah-kalimah yang dibawa oleh Nabi Musa AS keluar daripada nur yang sama. Tu, daripada cahaya yang sama. Raja Najashi kata. Raja juga telah menolak bulat-bulat permintaan orang Quraisy tu. Jadi raja lepas dengar ayat Quran baca daripada Abu Ja'far, daripada Saidina Ja'far tu, Raja Najashi ni tolak terus. Aku tak usahmu pergi balik lah. Aku tak sisirah. Aku tak sisirah mereka ni kosem. Lepas tu saya kurang pula marah cewa sangat. Jadi mereka pun terpaksa terima kehinaan yang besar ni. Mereka raja ni kurang jamu hina aku lagu ni. Begitu. Jadi oleh itu mereka pun bersumur syarah. Jadi lepas tu daripada salah seorang daripada mereka dalam masyarakat tu, salah seorang daripada mereka tu berkata, esok aku akan melakukan suatu perancangan yang akan menyebabkan raja akan memotong akal umbi mereka. Jadi teman-temannya pun berkata, jangan lakukan demikian. Walaupun orang-orang ini telah memeluk Islam, mereka tetap saudara mara kita. Namun dia tidak menghiraukan. Pada keesokan hari, jadi esok hari itu dia pun pergi jumpa raja dan menyatakan bahawa orang Islam itu telah menghina kedudukan Nabi Isa AS. Jadi mereka pun tak mengakui Nabi Isa AS ialah anak lelaki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka sekali lagi raja panggil orang Islam. Maka para sahabat radhiyallahu anhu tu pun berkata, panggillah raja kali kedua menambahkan lagi kebimbangan kami. Jadi mereka bagaimanapun mereka jumpa lah raja. Raja pun tanya, apakah yang kamu kata tentang Nabi Isa AS? Mereka pun menjawab, kami berkata sebagaimana wahyu yang turun kepada Nabi kami bahawa baginda Isa AS ialah seorang hamba Allah, Rasulnya, rohnya dan kalimahnya yang telah diletakkan pada Maryam yang dara lagi suci. Jadi kata Najashi lepas tu, Nabi Isa AS sendiri pun tidak berkata lebih daripada itu. Jadi para pederi pun mula mendengar. Najashi pun berkata, apa yang kamu nak kata? Katalah. Lepas tu Najashi telah memulakan hadiah-hadiah orang Quraisy itu dan berkata kepada orang Islam, sekarang kamu semua dalam keadaan aman. Siapa yang mengenal kamu akan menerima balasannya. Dengan sebab tu penghormatan orang di sana. Jadi lepas tu penghormatan orang terhadap Islam semakin bertambah. Dan orang Quraisy itu telah
mereka tu orang Quraisy tu mula balik dengan penuh hina lah. Kena hina gitu mau. Lepas tu dengan jelas. Dengan jelas kata orang kita bahawa kemahiran orang kafir ni, orang kafir Mekah ni semakin bertambah lah lepas tu. Lepas tu dengan keislaman Saidina Umar radhiyallahu lagi membakar semangat kemarahan mereka. Jadi mereka pun berfikir jalan lagu mana nak erti jenis perhubungan dengan Islam dan agak pelita Islam ni dapat dipadatkan dengan apa-apa sekalipun. Tapi sebenarnya tak boleh nak padai pun. Tu. Jadi sebahagian besar daripada pembesar Mekah ni bermusyawarah lagu mana nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Tetapi lalu bagaimanapun nak bunuh pembunuhan baginda sallallahu alaihi wasallam bukan satu kita mudah. Kerana apa? Kerana Bani Hashim ni merupakan satu kumpulan besar. Kerana apa? Bani Hashim untuk lindung baginda sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim pula merupakan satu kumpulan besar dan sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Walaupun mereka ni kebanyakan masih belum Islam, tetapi mereka juga tidak akan rela nak suruh Nabi Muhammad ni nak kena bunuh, kena bunuh. Tak rela. Tu. Jadi oleh sebab itulah orang kafir mula berpakat dan membuat satu perjanjian bahawa seluruh Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni akan dipulangkan. Jadi mereka pun nak pulang Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni. Jadi tak ada seorang pun di mana akan duduk bersama mereka. Dan tak ada urusan jual beli dengan mereka. Tak boleh buat dengan mereka, tak boleh nak berlakon lah. Jadi mereka pun kena pulang. Kerana apa? Selagi mereka tak suruh Nabi ni, mereka ni kena pulang. Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni segala ni. Tu. Jadi lepas tu, jadi perjanjian itu bukan berhenti setakat mulut saja. Jadi pakai perjanjian itu telah ditulis pada 1 Muharram. 1 Muharram itu tahun ke-6 daripada 10 Hijrah. 1 Muharram tahun ke-6 sebelum Hijrah. Jadi perjanjian itu digatur di Baitul Mal lah. Lepas tu setiap orang pun menghormatilah keputusan itu dan berusaha untuk memenuhi perjanjian itu. Daripada akibat perjanjian itu mereka semua ni dipulang di suatu lembah di antara 2 bukit selama 3 tahun. Jadi tak ada seorang pun boleh jumpa mereka dan mereka pun tak boleh nak menemui siapa-siapa pun. Jadi mereka pun tak boleh nak beli apa-apa daripada orang Mekah dan tak boleh nak menemui mana-mana peniaga dari luar. Jadi kalau ada siapa-siapa yang keluar, dia ni terus dipukul dan juga nak nyata kekeluaran, maka akan ditolak mentah-mentah. Tu. Jadi lepas tu mereka pun gunalah sedikit sebanyak yang ada dalam sepadan mereka. Makanan yang ada sebanyak. Jadi mereka hidup dalam keadaan kebulugan lah. Soba. Wanita dan kanak-kanak menangis lah. Kerana tak apa, tak dapat menangguh kelaparan ni. Jadi kaum keluarga tu dewasa merasa tersesa akibat melihat penderitaan kanak-kanak tersebut lebih dahsyat daripada derita kelaparan mereka. Jadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali tu rahmat Allah Subhanahu wa taala tu, lepas 3 tahun surat perjanjian itu rupuk di makan anak-anak. Jadi mereka pun terselamat daripada musibah tersebut lah. Selama 3 tahun mereka pulang ni dan disisih. Selama 3 tahun mereka ni kena pulang, kena sisih. Dalam keadaan gitu lah, kelaparan, kesusahan dan sebagainya lah. Jadi walau bagaimanapun para sahabat radhiyallahu anhum ni tetap teguh berpegang kepada ajaran Islam. Mereka ni malah berusaha untuk sebar ke Islam ni. Jadi segala kesusahan dan penderitaan itu ditanggung oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ni kita patut rasa bangga dengan nama-nama mereka ni. Kita kena menganggap dan mengaku bahawasanya kita ni pengikut mereka. Kita ni selalu untuk mimpi nak kemajuan sebagaimana nak dicapai oleh mereka, maksudnya dicapai oleh sahabat. Jadi kita kena renung dan kena fikir sebanyak gitu. Pengorbanan para sahabat tu lagu mana pengorbanan besarnya. Jadi kena apa ni? Kita ni kena perlu apa ni, kalau nak jaya tu kena dengan usaha yang gigih lah nak jaya. Kalau kita pula sahabat tu ya, sahabat ni berkorban untuk agama, sanggup susah dan sanggup menghadapi segala-galanya. Kita pula nak inginkan kesenangan, nak kemewahan, nak kehidupan yang jauh daripada agama, nak kupuh harta benda.
Nak kupah tu benar seperti orang rapi lah. Dalam masa kita ingin kemajuan Islam. Jadi kadang ini mungkin terjadi. Tu. 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 Tu.